وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما قائما ابدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال ويعلم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية من ديننا ودنيانا. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعلى جميع المسافرين في البر والبحر من المسلمين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والمحنة ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat Allah. Dapat sekali lagi pada pagi subuh yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama bertemu kembali di dalam kuliah subuh yang kita tangguhkan lebih kurang 2 bulan lebih, tak silap saya, akibat daripada PKP yang diadakan di negeri kita dan seluruh negara. InsyaAllah kita harapkan wabak ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan kita semua diselamatkan daripada jangkitan wabak COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia pada ketika ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali bacaan kitab Usul Tauhid pada muka surat yang ke-9. Kita sambung balik perbincangan kita tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh tengok di pertengahan kitab, kita ambil balik tajuknya. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala itu terbahagi ia kepada 2 bahagi. Dalam perbincangan ilmu Tauhid, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu perkara yang diciptakan oleh Allah. Itu makna perbuatan Allah lah. Suatu perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama dia kata perbuatan yang idtirari. Perbuatan yang idtirari, iaitu tiap-tiap perbuatan yang dijadikan akan dia padahal sunyi ia daripada usaha hamba dan ikhtiar hamba padanya. Baik, jadi perbuatan Allah, mana perbuatan di sini perkara yang Allah Ta'ala ciptakan dengan kudrah dan iradahnya. Itu makna perbuatan lah, dipanggil af'al. Perbuatan ini dia terbahagi pada 2. Sebagaimana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan juga Allah Ta'ala menciptakan apa yang kamu kerjakan, perbuatan kamu. Perbuatan yang kita buat ni Allah Ta'ala cipta. Ya, perbuatan yang kita buat ni Allah Ta'ala cipta, tuan-tuan. Contohnya,
Contoh, kita rasa sakit dekat kaki kita, ya, kita rasa sakit di belakang badan, ataupun sakit tang mana-mana tubuh badan lah. Jadi perasaan rasa pedih dekat tapak kaki ke, rasa pedih dekat pinggang, itu Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, jadikan rasa sakit. Bukan setengah yang antara perkara yang sesat, antara pandangan yang sesat, ya. Yang ni ilmu ni lah, falsafah. Sakit itu sebenarnya tak wujud sama sekali di tempat sakit tu. Dia hanya mainan akal saja. Mainan akal. Jadi akal kita, bila ada suatu benda berlaku di tempat sakit tu, dia hantar isyarat pada akal, kata sakit. Itu sesat, tuan. Ya? Sesat. Allah Ta'ala ciptakan di situ sakit. Dalam falsafah dia panggil itulah benda yang diciptakan oleh akal tu. Ini benda penting yang perlu kita tahu, tuan-tuan. Benda-benda macam ni tu dia berlega dalam kehidupan kita. Konsep-konsep yang salah macam ni kita tak sedar. Rupa-rupanya kita dah tersesat kerana percaya, ya, benda salah besar lah benda-benda tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan tu, benda tu sakit, Allah Ta'ala buat, ya. Allah Ta'ala bagi rasa kesakitan tu benda yang kita rasa, benda wujudi, benda yang ada. Jadi benda yang kita rasa tu Allah Ta'ala ciptakan di situ, rasa sakit. Jadi dia tidak ada lah, kita kata suatu sensor yang ada tubuh badan kita, ada tak kena tang tu, dia hantar isyarat, otak kata sakit, maka otak mencipta sakit tu. Itu sebahagian daripada pandangan ni lah, sebahagian daripada kesesatan ilmu falsafah dan juga sains, ya. Salah lah dari segi akidah kita, salah besar, ya. Tak ilmu tu tak apa, kan. Tang ni sakit kita berubat lah ni, tu tak apa, ya. Tang cara pegang tu salah. Cara apa? Cara kita berfikir dan cara kita beriktikad benda tu, ya, yang tu dah melanggar sempadan dah. Kita kena faham, tuan-tuan. Mungkin agak payah lagi kena guna akal lah benda ni. Baik, jadi perbuatan Allah ada dua, ittirari, satu lagi ikhtiari. Dia tak sampai lagi ikhtiari ni. Ittirari dengan ikhtiari. Baik, jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita i'tiqad semua perbuatan Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala jadikan. Sama ada perbuatan ittirari atau perbuatan ikhtiari. Apa makna perbuatan ittirari? Iaitu setiap perbuatan yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ciptakan, yang bebas daripada usaha hamba dan ikhtiar hamba. Maknanya hamba ni manusia lah, hamba ni makhluk Allah lah, manusia tu. Manusia tu tidak dapat melakukan pilihan, tak boleh memilih, ya, dan juga tak boleh berusaha ke arah apa yang dia nak terhadap perbuatan tu. Itu nama ittirari. Contoh dia apa? Contoh perbuatan ittirari ni pada diri kita dulu, kan?
Contohnya, boleh tak kita memilih nak jadi putih, kulit putih, macam orang putih? Tuan boleh pilih tak? Boleh tak memilih untuk hidung mancung macam orang putih? Dalam masa beranak tu, kita nak kita kulit putih gebu, hidung mancung. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh, ya? Apa yang Allah Ta'ala jadi pada kita, itulah. Itu nama dia perbuatan iqtirari, tidak ada pilihan. Ya, Allah Ta'ala cadangkan begitu dah. Allah Ta'ala tetapkan pada azali, hang hitam macam saya ni hitam. Kan? Tak putih. Hidung kepek, tak mancung. Kita tanya pasal apa aku tak beranak keluar dari perut orang putih, kan? Itu perbuatan iqtirari. Kita kena sedar benda-benda ni kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Sebab itulah setengah manusia membangkang Allah Ta'ala. Dia tak tahu benda ni, dia tak tahu akidah, dia membangkang Allah. Sampai setengah manusia ada yang dilahirkan, dia kata saya ni sepatutnya dilahirkan sebagai wanita, saya mempunyai naluri seorang wanita, dia kata. Tiba-tiba lahir jadi lelaki. Perasaan saya perasaan wanita, kan? Jiwa saya tu terperangkap dalam tubuh badan lelaki, dia kata. Akhirnya dia buat keputusan ubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak setuju dengan apa yang ada kat diri dia, yang Allah Ta'ala cadangkan, Allah Ta'ala ciptakan, bagi jadi dia lelaki, kan? Hati perempuan, kan? Jiwa perempuan, tapi tubuh badan lelaki. Dia buat pembedahan jantina, kan? Dia buat pembedahan kosmetik, pembedahan apa kita panggil, untuk kecantikan tu, kan? Buatlah sampai jadi seorang perempuan, sampai bentuknya seperti seorang wanita, kan? Orang yang macam ni orang yang tak tahu. Orang yang banyaklah hukumnya mengubah ciptaan Allah Ta'ala dalam akidah ni. Itu nama dia perbuatan iqtirari. Allah Ta'ala ciptakan begitu, kan? Itu akidah yang kita kena pegang dalam diri kita. Disebabkan kegagalan kita memahami akidah, lahirlah golongan-golongan yang tidak berasa puas hati dengan diri dia, dengan ciptaan pada diri dia. Dia nak ubah, ya. Okey, tuan faham no? Boleh faham no? Perbuatan iqtirari itu apa dia? Perbuatan yang kita tak ada pilihan, kita tak ada boleh usaha ke arah apa yang kita nak, dan juga tak boleh memilih. Okey, iaitu tiap-tiap perbuatan. Baik, kalau kata perbuatan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita kulit hitam, hidung kepek, masuk neraka tak? Kalau kita kulit kita hitam, buka huduh, masuk neraka tak? Ataupun masuk syurga tak? Dia tak sangkut paut situ. Dengan yang sangkut paut perbuatan ikhtiari nanti. Ni. Baik. Contohnya, dan iaitu seperti menjadi Allah Ta'ala akan langit dan bumi, dan menumbuh akan segala tumbuh-tumbuhan, dan menjadi segala hayawan, dan angin dan air, dan segala bukit, dan menambah besar segala hayawan dan kayu dan batu, dan mengeluarkan akan segala buah-buahan dan bunga-bungaan. Itu dipanggil semua tu perbuatan, contoh-contoh perbuatan iqtirari. Allah Ta'ala jadikan langit bumi. Boleh tak kita pilih
Kita usaha tak mau bumi ni nak macam lain, nak benda lain, tak boleh. Allah Ta'ala cadang siap dah. Betul tu saya kata panggil perbuatan yang bangsa kecadangan, ittirari ni. Allah Ta'ala cadang siap dah. Langit, bumi, kan? Allah Ta'ala ciptakan tumbuh-tumbuhan, hayawan, angin, air, api dan sebagainya, bukit bukau, gunung ganang. Allah Ta'ala menjadikan tumbesaran hayawan, tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala jadi batu dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan buah-buahan dan bunga-bunga daripada pokok tu. Itu semua ittirari, ya? Kita tak ada, bukan tak bersangkut paut dengan ikhtiar kita dan juga usaha kita, ya? Baik. Di hari ini tuan-tuan, manusia dicuba ubah apa yang Allah Ta'ala ciptakan secara perbuatan ittirari ni, tangan-tangan yang jahat. Dia cuba ubah di kalangan ni lah, saintis apa, dia nak ubah DNA, ubah apa yang Allah Ta'ala buat secara ni, dia akan rosak kalau buat macam tu. Kerana perbuatan kita tak boleh langsung. Kita ubah apa yang Allah Ta'ala telah cadangkan, dia tak akan jadi elok, akan jadi rosak, kan? Kita modify, dia rosak. Kita beli kereta motor lah, kita modify, kan? Dia sama dengan hak kilang punya, dah tak sama dah. Mungkin dia ada masalah-masalah lain yang kita tak tahu lepas kita modify lah. Lepas tu kilang kata benda ni tak boleh modify. Boleh, kilang nak modify lebih dahsyat daripada kita, boleh. Kan? Bukan tak boleh, dia boleh buat. Dia kakeh semua cukup, kan? Tapi dia tahu, dia dah kaji dah, kalau buat ni dia akan ada masalah dia. Mai kat kita rongkah, kita khianat, kita modify. Dia main masalah lain. Tu motor kereta, kan? Kereta elok tu cantik, kita tengok dia pergi buat pengkap. Tahu pengkap? Kereta elok, rupa dia buat kereta pengkap, tengok pun tak elok. Dia buat tayar tu serupa dia punya lower arm terkeluar. Pengkap lah orang panggil. Orang panggil apa dah tu? Lah ni tayar apa? Sotong apa? Tak tahu tu. Tanya apa muda dia tahu. Orang tua tak, kalau orang tua buat tu buang terbiak sungguh lah. Kalau orang tua buat tayar macam tu, bawa kereta tu, kan, masuk masjid, kan, parking ni lah. Ni siapa dia, tengok Pak Haji pakai serban. Oh, dia tahu Pak Haji teruk sangat ni, buat kereta macam ni, modify. Dah ambil kereta cucu dia dah. Ambil kereta cucu, kereta rosak. Dia tak boleh, tuan-tuan. Ini perbuatan ittirari. Itu kalau diubah kejadian manusia ni, dia tak akan jadi sama seperti Allah Ta'ala buat dah. Baik. Dan antara perbuatan ittirari lagi, ni tempat yang kita berhenti dulu, dan memaling akan satu hal daripada satu hal. Apa makna memaling? Ini ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang ubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Contoh macam ni lah, tuan-tuan, senang. Botol ni duduk tang ni, kemudian saya ubah pergi tang ni. Itu dia panggil mengubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ni contoh mudah lah. Boleh faham, kan? Okey. Jadi Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala mengubah sesuatu benda daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu pun perbuatan ittirari. Contoh saya bagi sebelum kita baca contoh ni, kan? Contoh kita bagi, tuan-tuan tengok kulit tuan-tuan
Tengok masing-masing kulit, ya. Lepas ni jangan duk pergi tanya saya, ustaz tang mana produk kecantikan, tanya pula kan. Boleh tengok kulit saya dah kedok dah. Imbau balik 20 tahun lepas ataupun 30 tahun lepas lah, kalau kita umur dalam 60 tahun 30 tahun lepas, tengok balik kulit tangan kita 30 tahun lepas tu, elok kan. Elok kan kulit kan, kulit cekang elok. Betul. Lepas tu lah kita balik tengok, Allah, kulit kuih kedok dah, kedok kan. Kita mau tak apa nama, kalau boleh kulit cekang sedia, mau tak? Mau tak dalam ni? Mau? Kita mau lah, nampak muda ya. Sampai tua umur berapa ni Tok Wan? Nah, ni apa abang? Jangan panggil saya abang, saya Tok Wan dah. Weh. Umur berapa ni? Umur saya 90, weh, macam umur 20. Dia kata. Umur ni. Abang pakai produk apa? Tok Wan pakai produk apa lah? Sampai umur 90 macam umur 20. Berebut cari. Kan? Kalau saya kata ada produk tuan-tuan lagi, semua main jumpa saya. Seorang pun tak tinggal nak minta, kecuali budak-budak dia balik. Kan? Hak tua semua main jumpa. Ustaz, apa nama ada produk Ustaz? Berapa harga? Satu harga apa? Harga 10,000 saya bayar, bagi dua. Saya mau. Dua sekali. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Kan? Manusia ni dari muda berubah kepada tua. Itu termasuk dalam perbuatan iqtirari Allah. Kita boleh halang tak? Tak boleh. Kita boleh ubah tak? Ataupun kita boleh usaha tak untuk tak jadi tua dan juga tak jadi kedok kulit? Tak boleh. Kita boleh pilih tak? Apa kita buka alat tu, kita tekan nak apa? Kan, kita tolak tren tu, pilih umur 20. Macam tu. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Macam tu, kena terima kitaran hidup kita tu. Kan? Allah Ta'ala siapkanlah kitaran hidup kita. Kan? Kita tak boleh pilih. Sebab tu kita tengok manusia di hari ni, kan, berusaha untuk mengurangkan tua dia. Kan? Semua tak mau tua. Dia takut mati. Yang pergi gym dia, nak kekalkan tubuh badan, nampak slim, tough dan sebagainya. Kan? Yang apa, produk ku putih dia lah, dia pergi cari nak jadi putih. Kan? Ku cekang, nak jadi cekang kulit. Kan? Buah dalam binatang apa orang panggil tu, apa nama tu, serum. Kan? Apa lagi, apa nama tu, nak bagi tak mau kedok tu, apa nama atalah lah ni, macam-macam produk kan. Sebab tu tuan-tuan, di negara kita ni jutawan Melayu muda, jutawan Melayu kan, yang muda lah kan, muda jutawan dah. Kalau dulu-dulu ni nak jadi jutawan tu, tanya berapa tahun yang saya umur, saya 30-40 tahun mereka. 30 tahun baru jadi jutawan. Baru ada aset 1 juta lebih kot. Punya penat nak jadi jutawan. Lah tuan-tuan, nak jadi jutawan 2-3 tahun dah jadi jutawan lah. Tuan-tuan nak jadi jutawan senang, jual produk kecantikan, sat dia jadi jutawan. Kan? Pasal apa jadi macam tu? Pasal orang Malaysia ni nak cantik. Dia nak cantik macam orang putih. Kan? Putih macam orang putih, tak orang putih pun Korea pun jadilah. Cuma hidung dia tak upaya buat apa. Nak bagi jadi mancung tak boleh. Kan? Tu nak kena pergi buat pembedahan plastik. Kan? Takat putih tu dia mau. Kan? Dia tonyoh tu penuh satu badan. Dia kena pakai satu badan, pakai buang seminggu, habis beli pula. Kaya tokek tu. Kan?
Kita tak tahu dah mana ada lah yang bagus, ada yang packing ni yang produk tu dia mai guni, dia mai mai borong, dia mai kilo orang panggil, dia mai kilo itu packing lah. Dan produk kesihatan ni mai kilo kan, jenis timbang kilo ni. Produk kesihatan tu asal timbang kilo, murah lah, timbang kilo. Yang mana tak lulus KKM semua tu, timbang kilo. Lepas tu packing bagi cantik. Kita pun belilah, kan? Saya bukan nak cerita bab tu, itu ikut dia punya pasal lah. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah, dia berniaga macam mana kan. Dia apa yang dia dapat produk tu, dia cerita pada pelanggan. Kalau dia cerita betul dengan produk tu tak apa. Kalau dia cerita tak betul, dia kena jawab dengan Allah Ta'ala, kerana dia menipu pelanggan, kan? Sepatutnya itu para ulama menyebutkan. Sebab tu untung tuan-tuan, untung besar, untung kadang 100-200 kali ganda, kan? Untung tokek tu untung besar. Sebab tu dia boleh bagi orang bawah dia banyak, kerana dia untung sangat besar, bukan kecil dah, besar sungguh. Sebab tu orang soleh ni, kan? Orang soleh ni, ulama juga menyebutkan, dia kata kalau nak berniaga, dia kata jangan ambil keuntungan melebihi 30%. Ni ulama bagi tahu. Bukan dia kata haram dah. Kalau nak berniaga bagus, keuntungan jangan ambil lebih daripada 30%. Nak berniaga bagus lah, jangan lebih bawah tu. Kalau nak ambil lebih pun tak ada masalah, 50%, 100% ke, kan? Setengah orang perniagaan dia kata tak boleh, risiko tinggi, saya kena ambil tinggi, kan? Barang ni setengah boleh jual 5 biji, kalau saya ambil untung 30% ke, tutup kedai, kan? Kedai tutup, saya jual 5 biji ni boleh hidup setahun, tak apa lah, tak ada masalah tu. Nak ambil 500% untung ke apa, kan? Dan barang ni berisiko tinggi, ada lah, kan, jenis ni kan. Tapi kita tengoklah barang keperluan yang diperlukan oleh masyarakat, oleh harian. Kalau runcit dalam 5-8%, tak silap saya macam tu lah, 10%, kan, runcit dia tak lebih tinggi, jual hari-hari. Tapi ada perniagaan barang-barang kita berniaga ni, dia kata sebaiknya jangan lebih daripada 30% keuntungan. Jadi, kan, cuma zaman lah kalau kita cakap tu payahlah, saya kedai mewah, kan? Kedai ni nak kena, kalau saya ambil untung banyak tu tak lepas, nak banyak kedai, itu pulang. Dia bukan wajib dah. Baik. Sambung lagi. Contohnya seperti memaling Allah Ta'ala akan kejadian segala haiwan, daripada hal adam kepada hal ada nutfah, artinya air mani, dan daripada hal nutfah kepada hal alaqah. Apa dia alaqah? Iaitu seketul darah yang beku. Dan daripada hal alaqah kepada hal mudghah. Apa dia mudghah? Iaitu seketul daging. Dan daripada hal mudghah kepada hal beberapa anggota. Okey, kita berhenti dalam tu, ya. Contohnya perbuatan ittirari, kita tak ada pilihan, tuan. Kita tak boleh memilih dan kita tak boleh berusaha ke arah tu. Yang kata Allah Ta'ala ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contoh seperti Allah Ta'ala ubah kejadian hayawan, manusia dan juga binatang, daripada tiada, daripada hal adam, tiada. Tiada ni tuan-tuan kena faham konsep tiada ni. Tuan-tuan faham tak tiada apa dia? Dia kata saya mengaji tauhid ni dah 20 tahun tak faham-faham. Duk tak ada sat ada, sat tak ada sat ada. Ingat biskut tu apa yang iklan budak kan, kejap ada kejap tak ada, dia kata. Tak reti.
tuan-tuan kena faham tafsiran dia. Tuan-tuan, kalau contohnya ni gelas ni kan, ataupun payah gelas kita ambil ni lah. Apa nama ni meja kayu ni. Meja kayu ni dia nak siap ni kena ada apa? Nak buat dia. Kita nak buat meja ni kan, kena ada bahan mentah. Bahan mentah ambil mana? Pergi ambil dalam hutan tu. Dia ambil dalam hutan. Pokok kayu lah. Kilang mana ada apa nama kedai hardware, mana ada apa nama siap-siap dah kayu, ada kedai hardware. Kedai hardware dia petik, pak, jadi kayu dia jual. Oi, senang kedai hardware tu. Dia pergi ambil dalam hutan tu. Kayu. Dia tak? Dia tebang, dia main kilang. Dia apa nama, dia kerat, dia potong apa nama. Dia buat papan, buat kayu, hantar kedai jual. Mai kat kita baru kita ubah. Kita ubah kan? Kita ubah tak? Kita ubah tak kayu pokok balak dalam hutan tu bagi jadi meja, ubah tak? Kan? Kita ubah. Apa proses lah ubah daripada balak jadi apa nama kayu, papan dan sebagainya. Kita ubah tu. Tapi ubah kita sama tak dengan ubah Allah? Ubah kita sama tak dengan Allah Ta'ala ubah? Dia ubah, Allah Ta'ala ubah juga. Kita ubah meja ni kan, meja tak ada kan asal. Kita ubah bagi jadi ada, tapi ubah kita macam mana? Kita ubah dia. Kita ubah kayu balak dalam hutan tu. Kita ubah kayu balak dalam hutan bagi jadi meja. Okey. Jadi rumah dan sebagainya. Jadi kita ubah benda yang sudah wujud, sudah ada siap dah, kepada benda lain, pada bentuk lain. Kita ubah bentuk saja, tuan-tuan. Balak dalam hutan tu bukan nak boleh buat apa, nak duduk dia tu tak boleh. Kita ubah bagi jadi meja, kursi, rumah kan, atap enggak dan sebagainya, dinding enggak, ubah. Tu meh orang perempuan duk pakai tu kan, lah di Kuala Lipih tu tuan-tuan mau meh pergi sana, pergi dulang berkilo boleh, kalau boleh lah kan. Jadi meh kita dapat tu berketui-ketui, boleh nak pakai macam tu. Ni orang tanya ni apa nama Maklong ni passion apa pula ni apa ni ni meh passion apa ni berketui-ketui macam apa nama ni kerak nasi. Ni ori punya ni. Kata saya tak pi buat di kedai, tak terus apa nama pi cucuk apa ni dawai tu, ikat terus di tangan, tengok ni. Siap pun siap ni saja pun harga dia kata ni 50,000 ni. Tera-tera ni. Kita ubah, kita ambil biji tu, ambil balik lebong, buat bentuk, ubah. Jadi alat perhiasan, jadi cincin. Meh tu jadi gelang. Kita ubah benda yang sudah ada. Kan? Benda yang sudah ada. Bahan mentah. Kita nak ubah apa nama balak jadi meja kayu ni. Kita kena ada pokok dia. Kena ada apa lagi? Tuan-tuan boleh ubah dengan tangan tak? Kan? Boleh ubah dengan tangan. Tenyih dengan tangan tu bagi jadi ni meja. Balak tak boleh, kena ada alat. Kena ada alat. Ada bahan mentah, ada alat. Allah Ta'ala ubah kita. Kita ni Allah Ta'ala ubah tanpa alat, tanpa bahan mentah. Tu makna Adam. Daripada kosong terus ada.
Daripada kosong terus ada. Lepas tu tuan-tuan tengok Allah Ta'ala jadikan daripada adam, tiada, kosong, kepada hal ada nutfah, air mani. Itu permulaan kejadian manusia lah. Air mani lelaki dan perempuan yang bercantum. Di situlah berlaku pembenihan. Itu semua belajar kan, sains kan, berlaku pembenihan. Okey. Sebelum air mani itu, tuan-tuan kita buat meja, ambil kayu kan. Kayu balak tu mesti besar pada meja ni, betul tak? Kalau saya pergi ambil contohnya, okey, kita katalah ni contoh. Katalah ranting kayu kan. Ni ranting kayu. Tuan bayang ni ranting kayu. Ranting kayu besar ni, boleh tak saya nak buat meja besar ni? Tak boleh buat. Kalau saya kata boleh, tuan percaya saya. Kan? Tuan kata gila punya ustaz. Kan? Apa punya ni, dia kata ni besar ni, nak boleh buat meja besar ni. Kan? Betul tak? Dia mesti besar daripada kayu ni, daripada meja ni. Kayu tu mesti besar daripada meja ni. Kalau kata ranting besar ni, tuan-tuan boleh buat meja atau boleh buat rumah. Tokek balak tu memang ni, memang tak kaya dah. Kita boleh ambil kepak ranting bunga raya tu, lagi buat rumah. Logik tak? Ni pakai akal ni makcik-makcik, kena fikir. Mengaji tauhid kena fikir. Kena pakai akal. Makcik ni kalau tak mau nyanyuk tu, akal kena jalan. Kalau tak mau nyanyuk tu, orang tua banyak nyanyuk. Lupa apa semua, banyak hak pencin. Saya jumpa banyak. Dia tak tahu nak buat apa, dia jadi nyanyuk, dia stres, dia nyanyuk terus. Dalam Quran berhambang dah tu, arzalil umur yang hina. Umur yang hina ni jadi lupa, dia nyanyuk semua, taik dia makan. Jadi macam budak-budak balik. Ya? Boleh tak kita terima ni? Tak boleh. Tuan tak boleh nak. Dia mesti lebih besar daripada meja ni, balak tu. Tapi Allah Ta'ala buat kita daripada kosong. Tuan-tuan faham tak Adam tu apa dia? Daripada kosong, tiada. Kalau tak faham, saya nak abang orang putih. From nothing. Macam abang itu kan, Allah Ta'ala jadikan kita from nothing to exist. Daripada tak ada kepada ada. Tu yang Allah Ta'ala buat kita. Ada tu ada siap ni, ada kulit, ada tulang, ada apa semua. Sama tak kita dengan Allah? Dia nak faham tauhid macam tu, tuan-tuan, supaya kita tak terpengaruh dengan sains. Nah, ini dia kata benda ni jadi tu mesti daripada benda lain. Alam kita jadi ni daripada benda lain. Alam semesta kita ni jadi, dia tak jadi tiba-tiba menjadi. Dia jadi daripada benda lain pula. Benda lain bila tanya depa, dia kata tak tahu tu. Sains tak sampai lagi kaji. Sampai mampu yang kaji tak jumpa kata. Mas mai Islam ni, Islam bagi tahu cara dia. Sebab depa tak percaya Tuhan. Konsep asas dia, asas sains ni dia tak ada percaya kepada pencipta. Kalau ada percaya pada pencipta, selesai masalah. Tidak. Selesai masalah. Baik, jadi Allah Ta'ala ciptakan kita. Kalau kita jangan tanya daripada apa kita diciptakan, daripada kosong, baru hebat. Kalau daripada benda tak hebat macam kita. Dan bermula kejadian kita sebab tu daripada Adam kepada nutfah.
Tuan-tuan fikir, kita ni tubuh badan ragam punya besar ni tuan-tuan. Tanya kita ni asal pada mana? Semua orang kata asal pada air mani, setitis air mani. Tuan-tuan boleh terima tak akal? Air setitik boleh jadi orang besar ni, boleh jadi manusia, ataupun kita katalah keluar beranak jadilah besar 2 kilo. Daripada setitis air kita timbang pun Allah, berapa tak sampai 1 gram pun, timbang setitis air timbang miligram pun tak tahulah berapa miligram, 1 miligram lah kot. Tiba-tiba beranak keluar 2 kilo. Main mana 2 kilo tu? Daripada air setitis jadi 2 kilo. Boleh fikir? Dan macam tadi dah saya tanya, kalau ranting besar ni boleh tak buat rumah sebiji ataupun buat meja besar ni? Tak boleh kan? Daripada setitis air tu saya suruh bagi fikir, tuan-tuan kena fikir ni. Daripada setitis air tu, air setitik, kalau tuan-tuan tak faham, saya kata air setitik boleh tak kita buat apa nama, teh tarik sebelanga, boleh tak? Ataupun seceret. Air setitis tu, air setitik buh jadi teh tarik, boleh tak? Dia kata tak boleh, tak boleh. Macam mana boleh jadi macam tu? Dia mesti beranak baru boleh. Air tu kena beranak, boleh. Dia akan bertambah juzuk dia baru boleh. Tuan-tuan kalau mengaji macam ni, duk geleng kepala tu, nampak nak nyanyuk dah ni. Nak nyanyuk dah. Tuan-tuan kena fikir. Tuan-tuan mengaji tauhid kena fikir. Kena bagi balik fikir. Baru otak kita kuat, dia tak nyanyuk. Percaya kat saya tuan-tuan? Percaya lah. Tanya Tun Mahathir, dia pun kata macam tu. Tak percaya, telefon tanya Tun Mahathir. Tanya ni, orang tanya rahsia apa, dia tak nyanyuk. Umur 90 boleh merintah, kan? Kita umur 90 merintah. Dia hari-hari fikir, hari-hari dia bekerja. Dia bekerja cara dia lah, kan? Hari-hari pergi pejabat. Tanya dia abang tu lah, tak apalah, jaga kesihatan apa semua. Satunya otak dia bekerja. Sebab tu belajar ilmu hak kita dulu kita tak belajar. Ilmu tauhid ni walaupun ni orang pencen ni tuan-tuan dan abang, satu benda betul tak saya kata, dia tak mau fikir lah. Betul. Dia dah kerja 30-40 tahun, dia balik dia nak rehat, dia tak mau fikir apa, betul tak? Betul tak saya kata ni tuan? Betul tak ni Tuan Imam? Betul no? Kan? Balik Allah hari pertama pencen tu. Hari pertama pencen kan. Orang buat majlis, apa bagi jamu makan, balik rumah kan. Dia duduk-duduk, dia seronok. Allah lega lah. 40 tahun. Kan? Cucu mai tok kata, jom tok bawa pi jalan makan nasi Arab ni kata. Oh, nak lah bawa cucu pi. Kan? 40 tahun nak kerja. Balik duk rehat, duk melengung macam tu. Lega. Kan? Lepas tu esok, lusa, kan? Esok dia bangkit, dia tak pergi kerja dah. Kan? Lusa dia tak pergi kerja, dia mula dah. Dia mula main seminggu tu, dia rasa tak tahu nak buat apa. Cucu pakat balik ambil dah. Anak-anak tinggal dia. Dia mula tak tahu nak buat apa ni lah. Dia nak rehat lah, dia fikir dia nak rehat. Dia mula main. Tak lagi lupa nak kunci. Nah, sebelum ni tak. Sebelum ni tu ni pengarah jabatan, dia boleh atok begini semua duduk bawah dia. Daripada skru besar tu boleh tahu. Dan dia balik rumah tu kunci dia lupa. Duduk tang mana? Sehari cari. Padahal duduk dalam poket dia. Duduk dalam poket belah ni lah. Tuan belajar jangan duk buat kata ni tak. Fikir. InsyaAllah tak nyanyuk. Tok guru saya 102 tahun meninggal. Tak silap ataupun 108 tuan. Kat Melayu dia, orang dulu dia daftar lambat. Dia punya ingatan ilmu tu kami panggil matan lah. Matan tu dia macam teks setiap ilmu tauhid dia ada matan dia. Daripada muda tu sampai tua dia ingat, tak hilang. 42 tahun.
Dia suruh kita sambung, kita tak boleh sambung. Apa ni? Dia tua bongkok dah. Kita matan tu kita nak sambung tak boleh. Kita hafal tak ingat. Dia ingat. Tak ada nyanyuk. Otak dia tu lebih muda daripada kita. Kita pula sat lupa hak ni, lupa hak ni. Masalah tu. Masalah seorang guru saya dulu. Kita belajar ilmu tauhid, parah otak. InsyaAllah tak nyanyuk. Percaya dekat saya tuan. Tak nyanyuk. Sebab banyak orang tua kita ni, bila mai hadi dia tak mau. Dia tak mau fikir langsung. Sebab dia dah fikir lama dah masa kerja tuan. Kalau tuan-tuan tak fikir, dia jadi macam lah kita tak menggunakan anggota tubuh badan kita ni yang ada ni, tangan kaki kan. Dia jadi kesit. Tuan tahu tak kesit? Kan? Kalau tangan kita sebelah, sebab tu kita tengok tangan kita hak belah ni dia jadi berulas sikit. Tangan belah ni kadang-kadang jadi kesit sikit. Pasal apa? Tangan belah kiri kita jarang guna, dia kesit sikit. Tuan-tuan faham tak bahasa kesit ni? Kan? Faham kan? Dia kesit sikit. Otak kita pun boleh kesit. Kesit ni mana kecut lah. Kalau kita otak ni kena nak bagi dia berotot dan dia cergas, dia kena fikir. Latihan ni tangan kita nak bagi dia cergas dan berotot, kita kena guna. Kalau cara orang tua kita guna cara kita umur tua. Jangan dia guna lebih lagi berkeput dalam. Buat kadar kita ni lah. Jangan biar terus sampai dia kesit. Bila dia kesit habis. Itu lah. Manusia dia macam tu tuan-tuan. Baik. Kita baca sikit lagi no. Tak apa kan no. Masa tak terhad ni. Tak ada had masa. Kemudian dia kata apa? Daripada tiada kepada nutfah tuan-tuan. Daripada setitis air mani kan? Allah Ta'ala ubah daripada air mani menjadi nutfah. Daripada air mani menjadi alaqah, darah. Ayak tukar jadi darah. Daripada bahan apa dia buat tuan-tuan? Daripada segumpal darah tu, bahan apa dia buat? Daripada air menjadi darah. Allah Ta'ala ubah, ya, bukan macam kita ubah dah. Ubah benda yang sama kepada benda yang sama juga, cuma bentuknya lain. Tetapi Allah Ta'ala ubah daripada satu benda, asalnya tadi daripada tak ada, kemudian daripada satu benda pula dan kepada benda yang lain pula, yang tak ada kaitan di antara keduanya. Daripada air kepada darah. Kemudian Allah Ta'ala kembangkan dia. Sebab tu saya kata Allah Ta'ala dah boleh buat benda yang besar ni jadi besar ni, kerana dia berkembang. Nama bahasa Arab panggil jisim nami, suatu benda yang boleh berkembang dan bertambah juzuk dia. Kan? Orang putih panggil apa? Evolusi. Betul? Evolusi. Itu kan. Benda yang berevolusi ni tak evolusi ni evolusi jenuh kita. Ni meja ni kalau evolusi ke kan, kita mengaji kuih besar. Allah, kena buang dah meja ni. Dia kuih besar meja. Itu nama evolusi. Ni dia kuih besar meja ni. Kena buang. Jenuh payah kalau benda kalau masjid ni kuih besar syok, tak payah kutip rumah lah. Kan? Dia tak dah benda jamadat, benda yang tak bernyawa dia tak membesar. Okey, kemudian daripada nutfah, daripada alaqah, Allah Ta'ala ubah alaqah tu kepada mudrah, daging. Daripada darah jadi daging tuan-tuan. Daripada situ darah menjadi daging. Ya? Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala jadikan begitu. Zaman la ni tuan-tuan, ada satu teknologi baru. La tuan-tuan lah ni tak payah ni lah ke depan esok. Tak payah ni lah kalau nak makan daging. Kan? Dia ada siap dah buat daging. Daging apa? Daging palsu. Rasa macam daging, tapi buat daripada tumbuh-tumbuhan. Rasa macam daging,
Tapi buat bukan buat daripada binatang dah, buat daripada tumbuh-tumbuhan. Nampak tak? Buat daripada tumbuh-tumbuhan. Kita rasa takjub dah benda tu. Rasa sebiji daging lembu. Di Singapura mereka buat dah, kan, udang mahal. Dia buat daripada bahan tumbuh-tumbuhan. Rasa macam daging, rasa macam udang sebiji. Kajian mereka lah, mereka buat lah. Jadi kita tak payah usaha keluar pi ke laut sekilo RM60, kan. Tu dia sekilo 6 ni kita beli siap dah ni, depa buat daripada tumbuh-tumbuhan ni. Tak ada kena fikir apa nama bahan beracun yang ada dalam udang tu kan, pencemaran kan laut. Betul, ada tuan-tuan bisa dengar ni saya abang. Baca lagi. Ada dengar? Tak dengar lagi dah. Saya hebat lagi lah pembacaan. Kena baca tuan. Dah tu saja melawak yang kena apa. Ya. Saya kata ustaz ni duk mengarut nampak ni dah tu cari ada. Memang ada dah. Ya, buat daripada bahan depa tak payah ni, tak payah sembelih ni orang hak yang panggil apa? Dah ni vegetarian, lepas tu yang memperjuangkan hak asasi haiwan apa semua kan. Tak mahu haiwan disiksa di ni. Depa mahu ni. Depa mahu benda ni. Dia dah berjuang ni. Negara yang macam apa susah kan nak dapatkan sumber makanan yang macam tu kan. So, orang suka makan udang, seafood ni kan. Penduduk ramai tapi dia punya sumber tak cukup. Dia pun buat benda ni esok. Buat dalam kilang tu kan. Isi udang tu buat dalam kilang. Melengung dekat tu. Makcik-makcik nampak duk melengung macam tu. Dengar. Sungguh. Kita buka. Tak pandai tengok, terus cucu buka. Tanya cari udang sintetik. Ada keluar. Tapi orang putih ya. Itu pun manusia boleh buat tuan-tuan. Nak buktikan kata Allah Ta'ala ada pencipta yang ni. Kalau kita tengok teknologi yang ada di hari ini, itu membuktikan kata adanya Tuhan yang menciptakan kita. Dia mengubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya. Baik. Kemudian daripada alaqah menjadi seketul daging, dan daripada hal mudrah kepada beberapa anggota. Daripada seketul daging itulah menjadi beberapa anggota, iaitu dijadikan tulang, kemudian dibalut tulang dengan kulit, dengan isi kulit, urat, darah, kan, dan sebagainya. Kemudian jadilah organ-organ dalaman dan sebagainya. Dan ditiupkan padanya roh, kemudian keluarlah akan dia haiwan yang sangat dhaif daripada satu rongga yang dan lubang yang sangat sempit lagi kelam dan tebal, iaitu daripada perut dan juga telur ataupun telur. Kemudian dia berubah menjadi ditiupkan roh apabila menjadi anggota yang sempurna, ditiupkan roh, kemudian dikeluarkan haiwan tersebut, sama ada manusia ataupun binatang, dalam keadaan lemah. Ada tak budak-budak tuan-tuan beranak, anak tuan-tuan beranak setakat ni bisa jumpa tak? Kan, beranak terus melompat main bola. Ada tak? Kalau ada tuan-tuan terkejut bewak. Kan, ini orang ini ke dia keluar tu lari berselerak. Misi doktor semua lari. Budak tu bangkit terus dengan dengan tali pusat dia tarik keluar, terus tendang doktor tu. Contoh dia kita kata. Tak ada. Yang ada tu apa? Ada setengah-setengah binatang dia keluar daripada burung, tak silap saya kot. Keluar daripada cengkerang ni, telur dia tu, terbang terus. Tu pun dalam tempoh yang sat dia lemah juga, lepas tu terus dia singkat dia. Ada juga. Allah alam lah. Baik.
Jadi semua haiwan yang dijadikan dalam keadaan dhaif dan lemah, dia keluar daripada rongga yang sempit, lubang yang sempit, maksudnya rahim lah. Dia duduk dalam rongga dan lubang yang sangat sempit dan gelap dan tebal, iaitu perut tu merujuk kepada rahim, binatang yang tidak bertelur seperti manusia, haiwan lah, manusia ni haiwan yang tidak bertelur, mamalia kan. Itu dia, anak dia akan membesar dalam rahim ataupun dalam telur seperti ayam, ya. Padahal haiwan yang dikeluarkan akan dia itu buta tuli, kelu jahil, lembut segala anggotanya, lagi sangat dhaif, kan. Keluar dalam keadaan buta tuli, maknanya buta tuli ni tuan-tuan, bukan dia buta terus, buta dia akan buta macam orang buta tu, tuli tak dengar kan, bukan begitu dah. Kita tengok anak kita lahir kan, orang yang biasa dapat anak, dia boleh tengok tak kita, budak-budak tu kan, kita duk buat tengok anak kan, anak duk pejam mata, lepas tu dia buka sikit kan, anak umur sehari 2 hari je, dia nampak dah kita, mak dia dah kata kan, dia dah ingat kenal dah tak tuan-tuan. Kanak-kanak dia lahir, dia buta, tak nampak, dia buta warna, dia hanya nampak hitam putih saja. Kajian saya ni kok, ya. Tuan-tuan tengok buku yang KKM bagi hak anak kan, dalam tu pun ada. Selepas 3 bulan tak silap saya, barulah anak selepas 3 bulan ke 2 bulan tu saya lupa tuan-tuan, barulah anak tu mengenal warna. Betul? Lepas tu barulah kalau kita main dia, barulah respon. Kita dah ada sebulan dah 2 minggu, anak tu dia tak respon lagi ni, anak ni. Oh, ingat kan, dia tengok pun dia tak nampak, dia tengok kita, dia tak nampak tuan-tuan, dia hanya nampak hitam putih. Kita ingat dia tengok kita dah, tak. Sebab dia tak ada warna tu, yang disebut sini buta tu. Dari lahir buta, tak nampak apa, dia hanya nampak hitam putih, muka mak dia, kepak dia tak nampak. Dia hanya nampak warna pada umur tertentu. Tak silap saya 2 bulan ke 3 bulan macam tu lah, barulah dia nampak warna, barulah dia respon, barulah dia senyum apa semua, ya. Dia tak dengar tuan-tuan, kita panggil dia tak dengar. Dia bukan dia punya ni, dia punya deria telinga dia tu tak berfungsi dengan sepenuhnya. Sebab tu dia suruh azan di telinga, suruh dia azan di telinga bagi dia dengar. Kelu boleh tak beranak cakap terus kan, keluar daripada perut, dia kata hai doktor kan, mak kan, panggil tu kan. Ingat doktor tu awal lagi lompat dah, keluar tingkap, terkejut. Budak tak boleh bercakap, kelu. Dan jahil, tak boleh jahil, nak susun ayat tak boleh, dia reti riau ya kan. Kalau boleh bercakap tak tahulah, kecuali Nabi Isa alaihi salam, itu Allah Ta'ala bagi kelebihan irhas kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, lembut segala anggota, lagi sangat dhaif. Itu sedia maklumlah, budak-budak lahir dia tak kuat lagi, tangan semua jadi masih lembut, seluruh anggota tubuh badan dia, dia memerlukan kita untuk menguruskan dia. Kemudian dihilangkan segala yang tersebut, dalam tempoh tertentu dia akan Allah Ta'ala hilangkan kelu, jahil, lembut tubuh badan, dhaif, dan ditambah jadi nyata dan terang dan kuat. Allah Ta'ala ditambah jadi nyata dan terang dan juga kuat tubuh badan, maknanya dia boleh melihat, boleh mendengar dah pada tiap-tiap nafas sehingga sempurna kejadian pada umur 30 tahun, nisbah dengan kejadian manusia. Ini dalam kitab ni kata macam tu, mana manusia dia makin membesar develop kan, sampai umur 30 tahun, separuh daripada umur manusia secara umumnya. Sampai umur 30 tahun
nisbah pada kejadian manusia lah. Baik. Kemudian terkadang tertahan ia hingga sampai umur 40 tahun. Ada peringkat orang yang dia develop dia punya tubuh badan dia tu, dan juga keseluruhan akal fikiran dia sampai umur 40 tahun. Dia berkembang sampai umur 40 tahun. Tapi kajian sains perubatan, dia ada umur 20 tahun kot. Kita tak tinggi dah kan, tinggian kita betul dekat 20 tahun. Ada kajian gitu. Di sini dia abang secara umum, ya. Maknanya sampai umur 30 tahun dia akan berhenti dah. 30 tahun tu dia naik macam tu, graf dia mula duduk macam tu dah, statik. Dia nak turun dah tu, daripada 30 tu nak turun ke bawah dah. Nak turun jadi macam budak-budak balik yang saya abang tadi ni. Dan makcik umur 90 tahun makan tai. Tu bahasa kasar ni no. Tapi sungguh jenyok. Daripada umur 30 tahun akan turun macam tu. Ada setengah orang dia naik sampai umur 40 tahun, dia statik, dia akan turun daripada 40 tahun. Dia punya perkembangan dia kuih merosot turun-turun lah. Kita pakai turun lah, saya 47 dah. Ada makcik kan umur 60 tu dah kuih turun lah tu. Bersedia lah, ya. Dan terkadang berhadap kepada berkurang demikian hingga sampai mati, ya. Dia turun sampailah meninggal dunia. Ini dirakamkan dalam Quran, nanti kita akan baca nantilah pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah, ya. Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita berhenti di sini, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.